بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Dengan penuh ceria pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itulah ayat yang kita bacakan pada awal surah Al-Kahfi. Disunnahkan kita membacanya pada Jumaat untuk kita memuji Allah. Allah turunkan kitab kepada hamba-Nya yang tidak ada bengkok dalamnya, meluruskan cara berfikir kita, meluruskan cara berperasaan kita. Ketika menghadapi lockdown pada waktu ini, kita perlu luruskan pemikiran kita, kita perlu luruskan perasaan kita. Untuk apa? Agar dipimpin lurus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak ke syurga mesti meluruskan dengan nilai daripada Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersyukur bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, pada pagi Jumaat penuh barakah ini. Hari ini Ustaz jadi khatib tu nampaknya ya. Lepas habis ni terus jalan ya. Insya-Allah. Okay, masya-Allah. Jadi pada tuan-tuan, kita jemput untuk kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan jemput kepada tuan-tuan untuk share di Facebook untuk sama-sama kita beritahu pada kawan-kawan yang lain bahawa hari Jumaat jom kita baca Quran pada halaman 218 surah Yunus, surah pada juz yang ke-11 pada hari ini. Mari kita lihat kepada ringkasan pada halaman 218. Bermula daripada ayat yang ke-79, kita akan melihat kepada bahagian yang kedua tentang kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun. Apa kata Firaun yang menentang Nabi Musa dan apa kaitan dengan kita pada tahun 2021 ini ya, sehingga ayat yang ke-82. Kemudian bahagian yang ketiga, berimannya sekelompok zuriyah daripada Bani Israel kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ya, ada yang beriman tetapi ramainya tidak percaya kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Musa. Dan pada ayat 88 satu doa yang kita akan lihat iaitu sumpah serapah ya, lebih kurang macam doa untuk menghancurkan kepada musuh. Ini hanya kalau kita tengok pada Nabi Nuh semalam diujarkan ketika di hujung dakwah, sama juga ketika bersama dengan Firaun ini, ketika dah cakap elok-elok semuanya tak boleh pakai, malah mereka menyerang lagi. Maka inilah yang diabadikan pada ayat 88 yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 79 hingga ayat 86 daripada halaman 218 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Penonton sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba', apa semua mudah-mudahan dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Pada hari Jumaat sebagai ayam memperbanyakkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya-Allah kita
nak teruskan perbincangan kita My Quran Time. Okay, jadi kita sama-sama ya, kita ingin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah yang kita ingin baca sebentar nanti ialah daripada ayat 79 hingga 86 ya, iaitu ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi mari sama-sama Ustaz. Baik, insya-Allah kita terus baca pada ayat yang ke-79 hingga ayat 86. Moga-moga kita terus dipandu wahyu ilahi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 79 hingga 86 untuk kita menyambung bahagian yang kedua daripada kisah Nabi Musa untuk kita ambil pelajaran ya. Kalau kita lihat pada surah Yunus ini adalah banyak berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kisah ini membawakan nilai-nilai yang perlu kita ambil perhatian. Waqala Fir'aun, berkatalah Fir'aun ya, kalau kita sambung daripada ayat semalam, iaitu bila bercakap tentang Nabi Musa ini dibangkitkan untuk mengingatkan kepada kebenaran ya. Kalau ayat 86 ataupun 76 semalam dinyatakan falamma ja'ahumul haq min indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Bila dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu taala, orang-orang pada waktu itu Nabi Firaun dan juga kuncu-kuncunya menyatakan ini adalah sihrun mubin, ini adalah satu sihir.
kerana mereka kagum kepada apa yang dibawakan. Ayatina ini maksudnya ialah mukjizat ada 9 daripada Nabi Musa, kagum maksudnya. Tetapi mereka pasal tak boleh nak lawan, terus saja dicakap ini adalah sihir. Ya, ini dibuat oleh orang-orang pada zaman Firaun, dibuat juga oleh orang-orang musyrik di Mekah, dan ianya sepanjang sejarah bila kagum tak boleh lawan dengan hujah, maka digelar sebagai sihir. Maka pada ayat 79 ini kata Firaun, kalau begini ya, kalau beginilah dia ni sihir ni, tolong panggil ya. Dia kata Firaun nu'tuni bi kulli sahirin alim, iaitu panggillah tukang-tukang sihir yang bijaksana, datang ya, jom kita tengok siapa yang boleh, yang betul sebenarnya, engkau ni tukang sihir baru ke ataupun tukang sihir lama yang aku bagi duit, okey, yang aku jadi manager kepada mereka. Jadi ini pada ayat 79. Falamma ja'as saharatu, ya, bila datang ahli sihir itu, kata Nabi Musa, sila lemparkan ma antum mulqun, apa yang kamu hendak lemparkan. Jadi Nabi Musa suruh mereka lemparkan dahulu kebatilan yang ada. Ya, ini juga kaedah pada zaman Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana kebatilan pada waktu musyrik Mekah itu, mereka sila datangkan, bagi. Pasal apa? Ini menandakan betapa confidentnya Nabi Musa kepada pertolongan Allah, betapa yakinnya Nabi Muhammad kepada Allah, dan juga pada kita tuan-tuan. Bila kita ada Al-Quran, Quran ini seperti tongkat Nabi Musa ya, yang boleh menelan segala ular-ular kecil sihir yang dibawakan. Itu kita kena yakin. Sehingga kan Nabi Musa kata okey, sila datangkan, dan kemudian kegelapan itu dihancurkan oleh kebenaran, iaitu tongkat menjadi ular. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr, ya, bila dah datang semua perkara ini, kata Nabi Musa apa? Ma ji'tum, apa yang kamu bawakan ini adalah as-sihr. Ini sihir. Ya, jadi kalau kita tengok dalam surah-surah lain, cerita Nabi Musa ini terus tongkat menjadi ular. Tapi kalau dalam surah Yunus ini ustaz ya, Nabi Musa bercakap. Yang tempat lain dia punya angle kameranya tengok ular besar terus telan, itu aja. Tapi kali ini kamera beri perhatian kepada perkataan Nabi Musa. Masya-Allah. Mengapa? Kerana di sebalik peristiwa ada perkataan. Di sebalik perkataan ada peristiwa. Di sebalik pandemik yang ada perkataan yang Allah tengah sampaikan pada kita. Kita kena faham, yang ini sebenarnya peringatan daripada Allah. Itu kita faham, kan? Kalau kita tak dapat fokus kepada apa yang sedang disampaikan, kita akan rasa bahawa pandemik ini adalah fenomena alam yang tidak ada maknanya, tetapi Allah sedang memberi makna kepada Nabi Musa bahawa ini adalah sihir yang perlu sampai kepada ahli sihir dan orang-orang di sekelilingnya. Innallaha sayubtilu, iaitu Allah akan membatalkan perkara yang tak betul ini, akan hancur. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menjayakan perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Di sini Allah tidak menggunakan perkataan fasad, tapi Allah menggunakan perkataan amalal mufsidin. Mufsidin ini maksudnya apa tuan-tuan? Sumber kerosakan. Bukan kerosakan, sumber. Maksudnya daripada sini, sihir ini macam-macam kerosakan yang berlaku kerana kebatilan yang ada. Itu sebabnya kebatilan ini dalam hidup kita ini kena jaga-jaga. Dari segi cara kita berfikir, cara kita belajar, semua perkara itu sumbernya itu perlu jelas. Kalau sumbernya tidak jelas daripada Al-Quran dan daripada sunnah, maka kesannya apa? Kita mungkin mengajar doa, tapi doa itu ada bercampur-campur dengan perkara yang tidak jelas. Itu kita kena jaga-jaga. Khawatir nanti ia memasukkan perkara yang tidak benar. Maka dinyatakan pada ayat 82, wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun, ya, iaitu Allah akan mengukuhkan perkara yang benar dengan ketetapannya walaupun orang yang melakukan dosa tidak menyukainya. Tuan-tuan beri perhatian kepada perkataan bikalimatihi, ya, dengan kalimah Allah. Apakah kalimah Allah yang kita baca setiap hari dalam My Quran Time ini? Namanya Ustaz Al-Quran. Jadi perbincangan ulama menyatakan kalau siapa yang bersama dengan Al-Quran, maka kebenaran akan muncul juga. Jadi maksudnya ialah bila kita selalu baca Quran, kita perjuangkan Al-Quran, dia seperti Nabi Musa memperjuangkan kebenaran, dan akhirnya mukjizat itu akan push kebenaran itu, sehingga orang rasa fikir
tak mungkin kot yang ular ni, yang tongkat jadi ular ini adalah sihir. Tak mungkin, pasal dia boleh makan ular-ular lain. Kalau magic, kalau sihir, dia ular-ular itu dia tak boleh makan sesama sendiri. Dia boleh muncul begitu-begitu sahaja. Itu bagi orang yang berilmu menganalisis peristiwa pada waktu itu. Maka Quran akan memenangkan walau dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Mujrimun adalah pendosa. Yang kita bincang sebelum ini, kalau orang tu membunuh, orang tu menipu, ini adalah mujrimun. Mujrimun dia tak suka, maksudnya pasal mujrimun dia tak suka kalau katakan orang tegur dia buat silap, ataupun kamu kena buang rasuah, ataupun kamu kena baiki keadaan. Dia tak suka. Pasal pada waktu ini mereka mendapat bahagian habuan daripada Firaun, termasuklah kepada ahli-ahli sihir dan juga malak pemerintah ataupun orang yang influencer pada waktu itu. Maka pada ayat 83 kita nak sambung lagi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumih. Ini adalah penerangan yang penting untuk kita faham tentang apakah hakikat iman. Ya, katanya tidak beriman kepada Nabi Musa ini kecuali zuriyat min qaumihi, iaitu sebilangan kecil daripada keturunan Bani Israel. Maksudnya Bani Israel itu ramai, tapi yang beriman pada waktu itu tak banyak. Mengapa? Satu, malak tidak beriman, ya, influencer ataupun penasihat-penasihat Firaun tak beriman. Pasal apa? Pasal mereka dapat gaji. Jadi kalau mereka beriman pada Nabi Musa, gaji habis, pangkat habis. Itu satu. Tetapi di kalangan Bani Israel, orang-orang tua saatnya, orang-orang tua dan juga ramai yang tidak mau beriman, pasal kalau beriman nanti kena kejar dengan Firaun. Allah. Ya, itu istilahnya ala khaufim min Firaun wa malaihim an yaftinahum, dan mereka akan dikejar, akan disiksa. Jadi mereka kata tak payahlah. Tak payahlah beriman kepada, nanti kita punya allowance kita tak dapat, kena potong, ya. Jadi ini adalah ujian yang besar kepada zuriyah, ya, orang-orang muda pada waktu itu. Tetapi menariknya perbincangan ulama, ramai daripada kumpulan zuriyat itu highlightnya adalah kepada orang muda. Apa kaitannya? Pasal orang muda dia boleh mengambil suatu perkara yang berbeza sudut pandangnya. Ya, bukan maksudnya kalau katakan tuan-tuan orang yang dah berumur 70 80 itu tidak termasuk dalam ini, tetapi ideanya ialah kalau kita bersedia berubah untuk islah, maka itulah yang digelar sebagai orang yang zurriyyatun min qaumihi, iaitu sebahagian daripada orang-orang muda yang boleh menerima idea kebenaran pada waktu itu. Dan di sini wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin, ayat 83 di hujung itu, memang Firaun ini memang dia ni tinggi, maksudnya benar-benar bermaharajalela. La'ala itu, la'alin itu dia bermaharajalela, dia memang kawal semua perkara, ya, wa innahu laminal musrifin, dan dia memang melampau batas, membunuhnya, merampasnya, segala-gala perkara tersebut berlaku pada waktu itu. Apa pelajaran untuk kita, tuan-tuan? Kita dapat Al-Quran sekarang ini, kita bersyukur. Kerana apa? Kerana kita tidak seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga kawan-kawan kita di Uighur ataupun di Palestin yang mengalami peristiwa yang lebih kurang sama. Yang itu yang kita ingin terus memahami peristiwa ini untuk kita ambil pelajaran bersama. Kita baca ayat 84 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 84. Saya melihat ramai sahabat di Facebook tag nama masing-masing Ustaz, menyebarkan My Quran Time kita pada hari Jumaat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Tirmizi Abdul Rahman pun bersama dengan kita. Ada ya. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Baik, kita nak terus baca ayat 84 Ustaz. Ya, 84 berkenaan dengan apa ni Ustaz? Ini sebenarnya bagi satu kumpulan yang kecil tu, dia beriman. Sebenarnya bila iman, kesannya tawakal makin tinggi pada Allah. Bila tawakal tinggi pada Allah ni, mereka takut-takut juga, tetapi mereka ini tidak mudah stres. Ya, tidak mudah stres dan tidak mudah diganggu oleh Firaun yang memang bermaharajalela. Baik, Allah. Baik, saya pilih irama ras pada ayat 84 ini secara mujawab insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum
Sadaqallahul azim. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa mengingatkan, kalau kamu beriman maka tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada siapa? Pada Nabi Musa. Jangan tawakal kepada manusia, jangan tawakal kepada Firaun, kerana Firaun memang bermaharajalela. Dan kalau katakan kamu tawakal pada dia, nanti kamu rasakan bahawa rezeki daripada dia, segala-galanya daripada dia, kamu akan takut untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi respon daripada pemuda-pemuda kaum yang beriman ini, dia kata dalam ayat yang ke-85, ya, faqalu 'ala Allah tawakkalna, kami mereka bercakap kami bertawakal pada Allah. Rabbana, mereka ada doa, la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin, janganlah engkau jadikan kami fitnah kepada kaum yang zalim. Apa maksudnya doa ini? Doa ini kita pun kena baca sama-sama tuan-tuan, ya. Banyakkan membaca. Kerana apa? Dalam ayat ini, dalam doa ini, mereka bertawakal. Alallahi tawakkalna, kami bertawakal. Selepas tawakal diikuti dengan doa. Itu antara adab dalam kita berdoa, ustaz, ya. Kita tawakal, bergantung hanya pada Allah dan kemudian berdoa. Ya, tuan-tuan nak ambil vaksin contohnya kan, tawakal kepada Allah dan berdoa, ya Allah jadikanlah keselamatan pada vaksin yang ustaz dah ambil. Kan, okey, baru ambil ustaz, ya. Ustaz dah ambil lama dah. Dah ambil lama. Kan, alhamdulillah. Jadi ustaz dah ambil. Jadi ini cara berdoa yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataan kita adalah sahara, yang bermaksud sihir, berulang sebanyak 63 kali. Dan perkataan ini, amalan sihir tidak dibenarkan dalam Islam, tetapi penggunaan perkataan ini banyak kali oleh musuh kerana mereka kagum kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tak boleh nak patahkan hujah, maka mereka menuduh dengan istilah sihir, di mana kita bukannya menggunakan sihir, tetapi kita bersama mukjizat daripada Allah yang tidak boleh dikalahkan. Inilah Al-Quran. Dan kita bertemu kembali semula. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Sallu ala nabiyil adnan. Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Tadi ada komen saya terlihat tadi daripada Nur Hayati Muhammad, bersyukur dapat Al-Quran katanya. Faham atas segala peristiwa yang berlaku hari ini. Semua ujian ada hikmah, iaitu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga menjadi kata-kata semangat kepada kita semua, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa memberi komentar, yang sentiasa membuat nota, yang sentiasa memberi kata-kata semangat, doa. Mudah-mudahan kita terus bersemangat, dan ucapan tahniah juga Ustaz kepada anak-anak kita yang telah berjaya dalam SPM. Kepada yang berjaya, alhamdulillah, tahniah, teruskan perjuangan. Ustaz kata kita kena sentiasa berubah, maksud bergerak, tidak boleh pada takut yang sama. Pada yang kurang bernasib baik sedikit, jangan risau kerana ada aturan-aturan. Yang penting kita terus istiqamah dengan Al-Quran, insya-Allah Allah Taala beri yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Kita berada ulang kaji pada hukum nun dan mim yang bersabdu. Nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Nun dan mim bersabdu. Yang mana hukum nun dan mim yang bersabdu ni ataupun tasydid, bila kita jumpa saja nun dan mim yang ada tasydid di atasnya, kita kena membacanya secara gunnah. Dan gunnah ini adalah gunnah yang sempurna. Nun yang ada sabdu. Inna
lamma. Contoh, caranya kita panjangkan sedikit gunnah itu, sekira-kiranya 2 harakat dan juga mengikut tempo kadar kelajuan bacaan kita. Kalau kita baca laju tu, kiraan tu agak lajulah. Kalau kita baca dalam keadaan lambat, maka kiraan tu dia lambat sedikit, mengikut tempo ataupun kadar kelajuan bacaan kita. Kita lihat contoh dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ada beberapa tempat hukum nun dan juga mim yang bersabdu. Pertama sekali pada ayat yang ke-80. Falamma jaa as-saharatu falamma jaa. Contoh, mim itu dirunnahkan dan dipanjangkan runnahnya. Kemudian contoh yang kedua, pada slide yang seterusnya, ayat yang ke-81, falamma alqaw qala Musa, falamma alqaw qala Musa, mim yang bersabdu. Kemudian contoh pada ayat 81, ayat yang sama juga, selepas tu ada innallah, nun yang bersabdu ataupun bertasydid, nun musyaddadah, maka kita kena bacanya dengan dengung, dengan kadar 2 harakat. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Kemudian pada ayat yang 81 juga, di hujung itu, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Jangan kita baca innallaha la, innallah, mana kita tidak mencukupkan kadar gunnah itu. Walaupun kita baca dalam keadaan laju, katakan kita nak baca dengan hadad, dengan tingkatan yang paling cepat, pun kita kena jaga gunnah. Innallah, innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim inna lamma. Contoh, tetap dirunnahkan. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita belajar sebentar tadi mim dan juga nun musyaddadah Ustaz ya, yang ada sabdu ya. Jadi dia punya dengunya sempurnalah tu. Ya, sempurna berbanding dengan kalau nun bertemu dengan huruf-huruf lain tu, dia ada tahap-tahapnya. Betul, dia ada tahap-tahap. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita sudah pun melihat kepada hukum tajwid, yang kita ingin menyambung. Sebentar tadi kita sudah baca ayat 79 hingga 86 dan kita dah melihat kepada doa ya orang-orang beriman pada zaman Nabi Musa ya, iaitu mereka menyatakan rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini sebagai fitnah. Kita kena faham tuan-tuan ya, bila di atas muka bumi ini orang-orang yang zalim, mereka ini diuji dengan apa? Mereka akan membuat lebih banyak kerosakan. Orang yang zalim akan melakukan lebih banyak kezaliman. Jadi ketika mereka buat kezaliman itu, siapakah targetnya? Targetnya itu fitnahnya itu, fitnah itu maksudnya apa? Menjadi mangsa. Mangsanya siapa? Iaitu sama ada orang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Orang tak beriman pun kena juga uji. Jadi maksudnya kita ni memang di daerah ujian Ustaz ya. Orang yang buat zalim itu dia kena kepada orang yang beriman, pada orang yang tidak beriman. Maksudnya orang zalim ni katakan dia nak bunuh ataupun dia nak rampas harta. Kadang-kadang dia rampas harta orang tak beriman dan orang yang beriman. Jadi pada zaman Nabi Musa itu Bani Israel ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi Firaun serang dua-dua kumpulan sekali. Jadi doa bagi orang beriman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Orang zalim kalau nak buat hal pun biarlah dia pergi fitnah kan, ataupun dia menjadikan mangsa di kalangan orang yang zalim juga. Sesama mereka tak apa kan. Tapi kita tidak mahu kita beriman ini menjadi mangsa kepada orang yang zalim. Ini doa yang biasa kita baca, tapi kita faham rupanya kita ini memang sentiasa menjadi ujian sesama kita. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, iaitu kami minta ya Allah selamatkan dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu daripada kaum yang kafirin. Tadi kaum yang zalim, satu lagi kaum yang kafir. Apa bezanya? Zalim ini dia selalu buat dosa, kalau kafir ini dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua geng ini, dua-dua kumpulan ini kita minta dijauhkan daripada orang yang beriman, dan harapnya kita bukan sebahagian daripada orang itu.
ya. Ada orang yang dia Islam tetapi dia zalim, ya. Kita tidak mahu jadi orang yang sedemikian. Jadi apakah sambungan daripada peristiwa Nabi Musa ini, ayat 87 sehingga 88 menceritakan tentang lockdown. Ada lockdown, Ustaz. Nanti kita tengok macam mana lockdown dekat rumah sebenarnya dirakamkan dalam ayat 88 untuk panduan kita bersama hari ini, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Faz. Allah. Bila sebut lockdown ni, semua orang rasa macam nak tahu apa benda perkara yang nak dibuat ketika lockdown, Ustaz. Kan ada yang tak tahu dah nak buat apa, habis dah masakan apa, semua dah habis menu dah masak. Ada kata tak ada masakan lain lagi ke? Maka kita penting kita nak mengisi lockdown kita di rumah kita ni macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, bertuah kita ada mukjizat. Kalau tak ada Quran, mari dalam ujian apalah kita dapat buat, tak tahu dah. Tapi begitulah mukjizat Allah Taala jaga Al-Quran ini, bukan sekadar daripada huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, bahkan suara penyampaian Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, memelihara. Sebab Al-Quran Allah pelihara, apatah lagi nasihat-nasihat terkandung dalamnya yang sangat penting untuk kita memahami, seterusnya dapat mengamalkan. Itu yang sangat penting. Baik, kita nak baca seterusnya alunan lagu Bayati lah pula, Bayati Kurdi pada ayat yang ke 2 ayat sah, 2 ayat 87 dan 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Itulah 2 ayat daripada surah Yunus, ya, sebentar tadi. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah solat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Sebenarnya inilah ayat lockdown, Ustaz, ya. Okey. Mereka ini sebenarnya apa yang berlaku, tuan-tuan, ya. Ketika mereka sudah pun bertemu dengan Firaun dah kumpulkan kuncu-kuncunya, ahli sihirnya, maka pada waktu ini kalau kita lihat kepada surah sebelum ini, ya, banyak kisah Nabi Musa, ahli sihir ini dia beriman, Ustaz. Beriman. Jadi ada zuriyah daripada qaumihi, daripada kaum Nabi Musa, Bani Israel ini beriman. Pasal dia tengok kepada ahli sihir. Sebelum tu tak beriman sangat, ya, tapi bila tengok ahli sihir itu beriman, maka sebahagiannya beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi apakah yang berlaku? Diajarkan tadi bahawa mereka kena bertawakal dan mereka harapkan jangan menjadi fitnah, ya, menjadi mangsa kepada orang-orang yang zalim dan juga diselamatkan daripada orang-orang yang kafir. Maka selepas itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, abang dia namanya Harun, ya, abang, ya, bukan adik, abang tolong adik sekarang ni, ya, dua-dua. Okey. Jadi apakah yang berlaku? Antabawwa
liqaumikuma, iaitu bawakan mereka ini semua. Tabawwa'a ini maksudnya ialah tempat tinggal yang selesa ataupun yang boleh menyelamatkan mereka. Bimisra buyutan waj'alu buyutakum, iaitu pergi ke Mesir dan ambil beberapa rumah, jadikan rumah mereka ini apa? Perkataannya qiblatan wa aqimus solah, jadikan ia sebagai rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakan solat. Kita kena faham ustaz ya, ini dekat Mesir. Palestin tak ada lagi ni. Palestin tak ada, Masjidil Aqsa tak ada lagi. Jadi persoalannya kiblat mereka ke arah mana? Kiblat mereka ke arah mana? Perbincangan ulama, kiblat mereka ialah menuju ke Masjidil Haram. Pasal Nabi Ibrahim lebih awal, Nabi Musa lepas tu barulah peristiwa Nabi Musa masuk kepada Masjidil Haram dan akhirnya terbina perkara ini. Jadi nak ceritanya ialah mereka ini diminta untuk berada di rumah dan sembahyang dekat mana? Sembahyang dekat mana ustaz? Dalam rumah. Jadi ini adalah aktiviti lockdown mereka. Mereka kena jaga keimanan mereka, dan aktiviti menjaga keimanan mereka ini adalah dengan wa aqimus solah. Jadi ini adalah aktiviti bagi Bani Israel yang beriman, yang mereka ini adalah orang-orang yang Allah beritahu wabasyiril mukminin, berikan kabar gembira pada orang beriman bahawa siapa yang lockdown dalam rumahnya, dia bina keimanan dengan solat, bukan iman dengan sekadar dia beriman sahaja, tapi mesti dimanifestasikan dengan solat, maka orang-orang inilah orang-orang yang mendapat ucapan tahniah, ucapan kejayaan, sila beri kabar gembira, walaupun kamu ni kena tahan dekat rumah, kamu sebenarnya adalah orang-orang yang berjaya. Ini adalah mesej untuk kita tuan-tuan pada tahun ini ketika kita lockdown malah kalau kita tak lockdown boleh pergi ke masjid pun, sebenarnya bila kita dapat kiblat kita daripada masjid ke Masjidil Haram, kita sebenarnya ada mesej yang macam-macam. Sebenarnya Masjidil Haram kita ada tapi kita tak boleh pergi. Kemudian kita ada Masjidil Aqsa, kita tak boleh pergi, dia masih lagi terjajah. Tetapi yang pentingnya jangan sampai rumah kita hilang kiblat. Jangan sampai rumah kita hilang kiblat. Apa maksud hilang kiblat? Di mana ahli keluarga tidak menghadap kiblat pada waktunya. Dan ini adalah seruan kepada orang yang beriman, yang berjuang. Kalau nak berjuang, tanda perjuangan itu ialah apa? Anak-anak muda, zuriyah yang beriman ini walaupun sedikit, tapi perjuangan mereka ini dilambangkan oleh aktiviti mereka menjaga kiblat ketika lockdown di dalam rumah mereka. Dan ketika Nabi Musa sudah berusaha seperti mana Nabi Nuh itu berusaha di hujung peristiwa usaha mereka itu, bila Nabi Musa melihat ayat yang ke-88, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pembesar kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia." Nabi Musa nampak kan, mereka ni ada perhiasan macam-macam, mereka ni ada amwal, mereka ni ada harta fil hayatid dunia ustaz ya. Okey ke tak okey? Okey, tak ada masalah. Tetapi Tuhanku, Tuhan kami, liyudillu an sabilik, mereka menyesatkan jalan kehidupan manusia-manusia yang ada. Jadi Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa nak selamatkan pada Bani Israel, pada semua mereka, tetapi ada orang yang menyesatkan. Dalam konteks sekarang kita ada nampak orang yang ada perhiasan, ada pangkat, ada kereta, ada harta, ada macam-macam ya. Tetapi rupa-rupanya mereka tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa Nabi Musa, Rabbana tu'mith ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ini ganas dia punya doanya ustaz ya. Tapi sekali lagi doa ini macam doa spare tayar yang kita bincang semalam ya. Tayar spare, iaitu jangan kita guna baru mula kita ajak kawan kita kali pertama je baca Quran, dia tak nak je, kita terus doa, ya Allah, dia ni ada harta, tolong hancurkan harta dia, tolong kunci hati dia. Jangan begitu. Nabi Musa sudah banyak kali, tetapi masih lagi mereka ini degil, malah mereka menyerang. Firaun menyerang kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi Musa berdoa, washdud ala qulubihim, tolong kunci hati mereka ini, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, janganlah dia beriman sampai dia lihat azab yang tidak terperi ya. Inilah yang akhirnya Allah jawab. Besok kita akan tengok kepada apa jawapan Allah. Allah jawab Allah. Pasal apa? Bila kita tengok doa ni, nampaknya doa ni patut ke kita doakan orang ni hancur ya. Sebenarnya satu syaratnya tuan-tuan, di hujung
Di hujung itu apa tanda hujung? Bila orang itu menyerang balik kepada orang beriman. Dia tak serang tu maksudnya fizikal nak bunuh ya. Kalau dia serang, dia kutuk ke apa ke, jangan kita doa begini. Satu. Yang keduanya ialah bila Nabi mula berdoa begini, ini tahap kehancuran bagi umat. Tahap kehancuran. Jadi para pendakwah jangan suka kutuk ataupun marah doa kezaliman pada orang, kecuali kita sudah pun membuat sesuatu kepada kaum tersebut, ataupun kalau kaum tersebut dia menyerang dan membunuh orang beriman, barulah doa ini digunakan. Tayar spare ni baru guna Ustaz. Ya, jangan guna pada setiap masa. Sikit je, ya Allah hancurkanlah dia, ya Allah pasal dia ni lambat baca Quran. Jangan cakap begitu. Jangan gunakan dalam konteks yang salah. Pasal dalam memahami teks ini, konteks kena betul. Itu sebabnya dalam keadaan semasa Ustaz ni, kadang-kadang bila orang faham konteks salah, jadi benda yang betul jadi salah, benda yang salah jadi betul. Jadi ini penting apabila kita membaca Al-Quran, konteksnya, asbabun nuzulnya, ya, bila surah ini turun, memberi maklumat kepada kita, membawa kepada resolusi halaman 218. Sama-sama kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita ketika berhujah, datangkan hujah batil atau biasa dahulu sebelum ditunjukkan mukjizat agar lebih jelas kebenaran, ya. Kita nampakkan apa beza di antara Quran dan juga hujah-hujah yang tidak betul. Yang pertama. Yang kedua, terus berpegang kepada kebenaran, kerana kebenaran pasti akan menang walau diancam. Kerana kebenaran itu adalah daripada Allah. Kita pegang pada Quran, Quran akan memenangkan orang yang bersama dengannya. Yang ketiga, utamakan solat dalam menghadapi kemelut cabaran, terutama lockdown sekarang, kerana itu telah dirakamkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Ini juga untuk kita. Sama-sama kita doa agar kita menghadapi lockdown ini dengan panduan daripada surah Yunus daripada Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus dan cinta melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, campakkanlah dalam hati kami perasaan benci kepada maksiat, benci kepada kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi ujian ini, ya Allah, dengan sentiasa dekat kepadamu, ya Allah, dengan sentiasa membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah, memahami kalam-Mu dan mengamalkan akan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kesabaran di atas diri-diri kami dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, dalam menghadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada kami, ya Allah. Perbanyakkanlah kebaikan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, berkurniakanlah kepada kami istiqamah berada di atas jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah taubat kami ini, ya Allah. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Ya Allah, kami berazam, ya Allah, untuk bertemu sekali lagi pada bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah, dan berazam untuk melakukan lebih baik daripada ini, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, sampaikanlah kepada kami di bulan Ramadan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan sekalian, agar Allah selamatkan kita sebagaimana Allah selamatkan Bani Israel itu ketika lockdown, mereka penuhkan dengan solat. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai nilai daripada Al-Quran dimanifestasikan ketika lockdown ini. Banyakkan amal, banyakkan beramal, dan salah satu amalnya adalah solat, dan juga kita membanyakkan infak kita. Moga-moga dengan lockdown kita pada kali ini, kita makin dekat dengan Allah dan Allah selamatkan. Itu peristiwa yang kita akan lihat pada hari esok pada halaman 219. Kita bertemu dalam siaran ulangan. Jaga kesihatan kita dan pastikan kita jaga juga kesihatan dalaman dan luaran kita, Ustaz, ya, dengan mengambil vaksin. Moga-moga tuan-tuan diberikan keamanan dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tahniah diucapkan pada semua yang terus berusaha dalam tawakal yang tinggi, berdoa pada Allah. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.